Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu dalam siri tadabbur surah Yasin kita. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita sudah tiba pada ayat yang ke-62 pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan perbincangan ataupun kupasan tadabbur kita pada pagi ini, tuan-tuan sekalian, pertama sekali saya nak mohon maaf kepada semua peserta-peserta yang hadir secara fizikal pada pagi ini. Saya terpaksa tuan-tuan sekalian mengubah kepada online atas faktor tuan-tuan sekalian satu perkara yang memang saya tak jangka, iaitu tuan-tuan sekalian, di rumah saya tangki pecah. Tangki rumah saya pecah tuan-tuan sekalian. Start daripada petang semalam tangki rumah pecah. Jadi ada banyak kerosakan sikitlah berlaku dekat kawasan siling rumah saya sebab dia punya tangki dekat bahagian atas. Jadi memang habis tuan-tuan sekalian, air turun mencurah-curah daripada siling. Jadi mengakibatkan banyak benda lah yang saya kena uruskan. Lepas tu semalam nak panggil plumber pula. Nak panggil plumber hari Ahad. Petang semalam pula tu tuan-tuan sekalian. Jadi dah lah hari Ahad. Biasa plumber ni tuan-tuan sekalian kalau nak buat kerja dekat bahagian atas ni, dia akan buat pada waktu siang hari je. Saya punya masalah tu berlaku dekat asar tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah semalam hujan pula, jadi cuaca gelap. Jadi dua faktor kenapa plumber tak boleh datang semalam. Pertama sebab hari Ahad. Kedua tuan-tuan sekalian adalah sebab waktu dah gelap. Cuaca pada waktu tu gelap. Jadi dia tak boleh nak buat kerja tuan-tuan sekalian. Jadi terpaksa tunggu hari ni juga barulah plumber. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya tak boleh nak tinggalkan rumah sebab nak check ataupun nak pastikan semuanya dalam keadaan okey lah. Sebab yelah tuan-tuan sekalian, bila air mencurah-curah ni kita tak boleh buat apa, kena ready setiap masa dengan baldi untuk tandah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, minta maaf sekali lagi. Terima kasih pada semua yang hadir dekat Masjid Al-Hasanah. Mudah-mudahan Allah ganjari tuan-tuan sekalian dengan pahala yang sangat besar. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, saya mohon maaf lah. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang committed. Tak kira lah sama ada hadir secara fizikal ke ataupun online ke. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang sudah committed untuk sentiasa belajar Al-Quran dan sentiasa committed untuk mendapatkan suluhan daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, tanpa bermasa, kita punya sesi berbaki lagi 1 jam 20 minit lebih kurang tuan-tuan sekalian. Jadi seperti biasa tuan-tuan sekalian, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk maklumat kita hari ini akan bincang bermula ayat 62. Kita akan start ayat 62 sebab dalam catatan saya terakhir kita bincang ayat ke-61. Maka hari ini kita akan sambung ayat ke-62 ya tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Okey. Ya tuan-tuan sekalian, kalau yang ada mushaf boleh buka surah Yasin, cari ayat 62. Ayat 62 ni tuan-tuan sekalian dia berada pada muka surat 444. Okey. Tuan-tuan sekalian boleh buka surah Yasin kalau Sam Usmani, muka surat 444, cari ayat 62. Kalau apps Quran tu cari surah Yasin ayat ke-62 je lah. Okey, tuan-tuan sekalian Okey, jom sama-sama baca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-62 tuan-tuan sekalian berbunyi, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Okey. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan apa tuan-puan sekalian? Allah kata apa benda? Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?
Kejap, ada orang komen. Tak silap saya ayat 64 Ustaz. Ya ke? 64 ke? 64 ke? Tuan sekalian ayat yang lain macam mana? Oh, 64. Macam mana saya punya bookmark dekat 62 ni? Okey, tak apa, saya cek balik. Oh, 63, 62, 63 sudah. Oh, tu dah ada tu. Tuan Basri ni biasa yang committed lah. Oh, so sekarang ayat 64. Okey. Saya tersilap bookmark barangkali tuan sekalian. Sebab bila bookmark kuning ni memang untuk bagi asanah, tapi saya terletak kat 62. Allahu Akbar. Okey, minta maaf tuan sekalian. Okey. So kalau tuan sekalian yang majoriti yang mencatat kata 64, hari ni 64 lah. It's okay tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf sekali lagi. Sebab saya punya notes tu, dalam saya punya catatan tu 62. Okey. Minta maaf tuan sekalian. Okey, 64. Okey, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Okey, baik. So ayat 64 ni cerita pasal apa? Terjemahannya adalah rasalah kamu bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Baik, tuan-tuan sekalian, ayat 64 ni datang setelah Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 63, berkenaan dengan Allah perkenalkan, Allah tunjukkan inilah jahannam. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yang Allah kata inilah neraka jahannam allati yang kuntum tu'adun, yang kamu duk minta-minta ataupun kamu dijanjikan akannya. Sebab tuan-puan sekalian, sebelum orang-orang masuk neraka dekat dunia ni tuan-puan sekalian, mereka sudah diperingatkan berkenaan dengan wujudnya azab untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah. Wujudnya azab bagi mereka yang memperhambakan diri kepada syaitan. Sebab isu dalam ayat 63 ni, kita kena teropong pada ayat yang sebelum-sebelum lagi, iaitu pada ayat 60. So apakah jenayah yang Allah rakamkan mereka lakukan dalam ayat ke-60 ini, dan apakah yang telah menyebabkan mereka masuk dalam neraka jahannam? So jenayah mereka adalah ta'budus syaitan. Mereka itu memperhambakan diri kepada syaitan, tuan-puan sekalian. Itulah jenayah yang mereka lakukan. So asbab mereka memperhambakan diri kepada syaitan itu, maka Allah kata inilah neraka jahannam yang telah dijanjikan kepada kamu. So maksudnya masuk neraka jahannam tu adalah, tuan-puan sekalian, disebabkan jenayah yang dilakukan. Tetapi sepanjang mereka terus-menerus memperhambakan diri kepada syaitan ataupun terus-menerus melakukan kesalahan, sepanjang kat dunia ni mereka selalu diperingatkan berkenaan dengan wujudnya balasan-balasan bagi mereka yang terus-menerus memperhambakan diri kepada syaitan. Mereka dah diperingatkan dah, tuan-puan sekalian. Tapi sayangnya, tuan-puan sekalian, mereka menjadi orang-orang yang mengingkari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Sebab dalam Al-Quran, bila kita baca surah Al-Mulk, tuan-puan sekalian, kita akan tengok dalam ayat, ada satu ayat dalam surah Al-Mulk tu menyatakan kepada kita, mereka sendiri, ahli neraka, memperakui bahawasanya dekat dunia dulu sudah ada peringatan sampai kat mereka. Tapi apa yang mereka lakukan, tuan-puan sekalian, adalah mendustakan peringatan tersebut. Malaikat tanya, sa'alahum, bila malaikat bertanya kepada penghuni neraka kan, dekat dalam neraka, tuan-puan sekalian, kita nak dengar pengakuan ahli neraka sendiri. So adalah sekali babak dalam surah Al-Mulk Allah sebutkan, malaikat tanya dekat penghuni neraka. Sa'alahum, malaikat bertanya, bersoal, khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Tak ada ke dekat dunia dulu ada orang bagi peringatan kat kamu tentang kewujudan azab ni? Kan, tak ada ke dulu? Ada orang datang kat kamu bagi tahu kalau kamu buat begini, kesannya begini dekat akhirat. Kalau kamu buat begini, kesannya begini dekat akhirat. Tak ada ke orang bagi peringatan kat kamu dulu, wahai penghuni neraka? So malaikat tanya dekat penghuni neraka, tuan-puan sekalian. So apa jawapan dia, tuan-puan sekalian, bila malaikat bertanya soalan sebegini? Dia orang menjawab dengan jawapan yang betul-betul nak mengesahkan apa yang malaikat tanya tu. Dengan menjawab, qalu, mereka sepakat menjawab, bala. Kalau ikutkan, tuan-puan sekalian, kalau soalannya adalah, ada tak orang bagi peringatan kat kamu tentang hari ini, tentang azab yang kamu ditimpakan pada hari ini? Jawapan dia simple je sepatutnya, iaitu la ataupun na'am. La tu tak ada, tidak. Na'am tu ya. Tapi tuan-puan sekalian, mereka tidak menjawab na'am semata-mata, sebutan na'am yang menggambarkan ya semata-mata, tapi dia memilih perkataan yang menggambarkan sebenar-benarnya ya. Sebab tu dia mengatakan qalu bala. Bala ni dia lebih kuat ya dia daripada dibandingkan dengan na'am punya ya. Na'am pun ya, bala pun ya, tapi bala ni adalah dia punya kuat tu, dia punya ya itu lagi kuat daripada na'am, tuan-puan sekalian. So nak katanya sekuat-kuat dan sebenar-benar ya, ada orang yang pernah memberikan keperingatan kepada kami. Qalu bala qad ja'ana nadhir.
pernah datang kepada kami seorang nadhir, pemberi peringatan tentang kewujudan hari pembalasan sebegini. Fakadzabna, tapi apa yang kami lakukan, wahai malaikat? Bila dia datang bagi peringatan kat kami, fakadzabna, kami dustakan dia. Kami tak nak dengar apa yang disampaikan pada kami waktu itu. So kami endahkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi pada waktu itu. Nak kata tuan-puan sekalian, dia orang masuk neraka ni bukan tak pernah ada sebutan-sebutan ataupun janji-janji yang disebutkan kepada mereka, sudah ada. Cuma dia orang tuan-puan sekalian mengendahkan. So jangan disangkakan orang yang masuk neraka ni tuan-puan sekalian macam tiba-tiba, masuk neraka aku, tak ada. Dia orang semua memang sudah tahu tentang kewujudan adanya pembalasan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Masakan tuan-puan sekalian, kita mendengar qalu. Qalu ni adalah majoriti dan sepakat ahli neraka mengatakan memang ada sudah peringatan sampai kepada mereka sepanjang mereka hidup dekat dunia satu ketika dahulu. Mereka sudah diperingatkan tuan-puan sekalian. Tak ada orang masuk neraka ni macam tiba-tiba masuk neraka. Tak ada. Tiba-tiba tu tak ada. Memang mereka sudah tahu kalau buat begitu kesannya begitu. Mereka sudah tahu tuan-puan sekalian. Lalu ayat 64 pada hari ini Allah menambahkan lagi apa yang ada kat dalam neraka Jahannam. Iaitu Allah kata islauhal yauma bima kuntum takfurun. Rasalah kamu bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. So dalam ayat tu kita baca, kalau kita baca terjemahan, rasalah kamu bakarannya pada hari ini kan. Kan kita tengok tuan-puan sekalian, rasalah kita tengok terjemahan tu rasalah. Tapi tuan-puan sekalian, islauha kalau ikutkan tuan-puan sekalian, dia datang dari perkataan, nak kata macam mana kalau sebut benda ni, dia agak panjang perbincangan. Tapi tuan-puan sekalian kena stay tune dengan saya. Memang agak kompleks untuk nak faham. Tapi kalau tuan-puan sekalian tahu apakah makna asal islauha, kita akan tengok, ya betul. Okay. Sebab islauha tuan-puan sekalian, kalau ikutkan, Allah terlari pula ayat dia. Islauha, dia datang dari perkataan salla. Salla tuan-puan sekalian, salla. Islauha, dia punya root word dia ataupun kalimah asal dia adalah salli ataupun salla. Itu adalah root word kalimah islauha tuan-puan sekalian. Salli ataupun salla. Okey. Lalu tuan-puan sekalian, apakah makna salli ataupun salla tuan-puan sekalian? Bukan salat Salli tuan-puan sekalian adalah satu permintaan. Dia macam, sebab tu ada setengah terjemahan ataupun makna bagi salat itu adalah doa kan. Sebab bila disebut salli ataupun salla, dia tak dapat lagi dengan dekat makna dia ataupun perkataan itu dengan perkataan salat kan, salat. Jadi salat tuan-puan sekalian maknanya apa? Doa kan. Salat itu maksudnya doa tuan-puan sekalian. Ada setengah-setengah terjemahannya adalah doa. Jadi kita boleh katakan islauha salla ataupun salli adalah permintaan. Satu permintaan tuan-puan sekalian. Jadi apa kaitan meminta dengan rasalah kamu bakarannya pada hari ini? Apa kaitan permintaan dengan rasa api bakar tu? Apa kaitan dia? Kaitan dia tuan-puan sekalian adalah dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Ayat sebelum tuan-puan sekalian adalah Allah menggambarkan neraka itu telah ada peringatan dan telah dijanjikan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Buat mereka yang kufur, Allah janjikan mereka akan dikenakan azab yang besar dekat akhirat nanti. Dan tuan-puan sekalian, bukan sekadar mereka dijanjikan untuk azab neraka. Kalau kita baca ayat ke-63 ni tuan-puan sekalian, kita nampak seolah-olah macam, dia orang buat dosa. Dia orang memperhambakan diri kepada syaitan. Mereka kufur kepada Allah. Maka Allah janjikan kepada mereka neraka. Sepintah lalu, ayat 63 yang kita bincang sebelum ni, kita nampak seolah-olah macam neraka dijanjikan kepada mereka. Tetapi secara subliminal ya tuan-puan sekalian, untuk maklumat kenapa berlaku dijanjikan punya sebutan dekat ayat 63 ni, sepanjang mereka kat dunia tuan-puan sekalian, mereka bukan sekadar menolak peringatan yang sampai kat mereka tu. Tapi dalam ayat-ayat lain tuan-puan sekalian, kita sendiri melihat siri-siri mereka mencabar Nabi Muhammad SAW dengan selalu bertanya soalan, mata hadal wa'ad. Perkataan wa'ad juga digunakan. Tu'adun wa'ad. Tuan-puan sekalian ingat lagi dalam surah Yasin kita ada baca, surah Al-Mulk pun kita ada baca, mereka kan kerap bertanya soalan, mata, bila, hadal wa'ad, hari yang kamu duk janjikan tu. Rasul menyampaikan neraka akan dijanjikan buat mereka yang kufur kepada Allah. So seolah-olah macam, maksudnya neraka dijanjikan untuk kami lah ni kan. So, mata hadal wa'ad, bilakah hari yang dijanjikan itu? So dia macam buat permintaan. Bila hari yang dijanjikan tu? Kan?
Dia orang tanya soalan kepada Nabi Muhammad, bila hari kiamat tu ataupun bila hari yang kamu duk kata orang-orang tidak beriman tu akan diazab oleh Allah? Bila berlaku hari tu? Mata hadzal wa'ad. So tu'adun, wa'ad adalah benda yang sama. So kenapa ayat 64 tu diletakkan islauha? Sebab rasa bakaran yang mereka rasai dekat neraka pada waktu itu, di samping dijanjikan kepada mereka, rupa-rupanya sekarang ini mereka sendiri yang meminta janji itu didatangkan ataupun dilakukan sekarang. Maksudnya kejadian mereka dibakar dalam neraka itu, tuan-tuan sekalian, adalah permintaan mereka sendiri juga sebenarnya. Di samping Allah yang nak mereka dibakar dalam neraka, tapi sebenarnya ada juga babak mereka minta benda tu didatangkan segera kepada mereka. Soalan-soalan seperti itu seolah-olah macam meminta Nabi, mana bilanya? Kami nampak tak ada pun, kami hidup tenang je, relax je, tak ada apa-apa berlaku pun pada saat ini. Smooth je perjalanan kehidupan kami, tak ada pula gambaran kami akan diheret ke neraka, relax je. Kan kamu duk cerita pasal azab sana, azab sini kalau kami tak beriman kepada kamu ya Rasulullah. Tapi kami nampak relax je kehidupan kami. So mata hadal wa'ad. Mana? Dia macam seolah-olah satu permintaan mencabar untuk dicepatkan apa yang telah disebutkan ataupun disampaikan oleh Nabi Muhammad daripada Al-Quran berkenaan azab neraka pada waktu itu. So bila disebutkan islauha dalam ayat ni, betul lah kita baca terjemahan, rasalah kamu bakarannya pada hari ini. Tetapi tuan-puan sekalian, rasa mereka terhadap bakaran api neraka pada waktu itu adalah sebenarnya datang daripada permintaan mereka. Datang daripada doa mereka. Salat, doa kan? Datang daripada permintaan dan salat mereka. Sebab tu islauhal yaum. Dulu kamu minta kan, rasalah benda tu sekarang. Benda yang kamu minta tu, rasalah benda yang kamu minta tu hari ni, sekarang. Dulu kamu duk tanya bila kan? Sekarang aku nak bagi tahu benda tu berlaku hari ni. Hari ni. Benda yang kamu duk tanya dekat Nabi mata hazal wa'ad tu kan? The day is now. Today is the date. Today lah masanya kamu akan diazab dan rasalah bakarannya pada waktu itu. Dan perkara itu berlaku kepada siapa tuan-puan sekalian? Bima kuntum takfurun. Kepada orang kafir disebabkan apa? Disebabkan kekufuran yang telah mereka lakukan. Dan kalau tuan-puan sekalian perhatikan dalam ayat ini, perkataan kufur, perbuatan kufur disebut dalam sebutan apa? Dalam sebutan fi'il mudhari'. Tuan-puan sekalian tahu tak fi'il mudhari' ni apa tuan-puan sekalian? Okay, disebut dalam sebutan fi'il mudhari'. Takfurun. Takfur ni adalah fi'il mudhari'. Apakah fungsi fi'il mudhari' tuan-puan sekalian? Fungsi fi'il mudhari' dia menggambarkan sesuatu itu berlaku presently, sekarang, dan dia berlaku secara continuously. Dua fungsi fi'il mudhari'. Saya ulang fi'il mudhari' ni ialah perkataan tu didatangkan dalam sebutan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-puan sekalian, harapnya tuan-puan sekalian adalah pendedahan tentang fi'il mudhari' ni. Tapi basically tuan-puan sekalian untuk makluman macam fi'il mudhari' ni, tuan-puan sekalian kena ingat, fi'il mudhari' ni fungsinya adalah mendatangkan perkataan itu dia berlaku pada waktu sekarang, now, presently, dan dia juga berlaku secara continuously. Bukan sekadar present berlaku, tetapi dia berlaku secara berterusan. So fahamlah kita, tuan-puan sekalian, orang-orang yang masuk neraka ni bukannya orang yang sekali buat kufur terus masuk neraka, tak. Kata Allah, tuan-puan sekalian, orang-orang yang disumbatkan oleh Allah dalam neraka ni, mereka melakukan kekufuran sekarang, which mean presently mereka tengah melakukan kufur, dan bukan sekadar present je dia tengah melakukan kufur, tapi dia adalah orang yang continuously melakukan kekufuran. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita selalu macam terlari fokus kejap berkenaan dengan ayat ni kan. Kadang-kadang kita sendiri pun membuat telahan ataupun kefahaman yang salah. Yalah betul, kita mungkin semangat pergi belajar, kita pun tahu apakah ciri-ciri orang-orang yang masuk neraka. Tapi tuan-puan sekalian, saya bukan kata bukan saya nak membenarkan tuan-puan sekalian melakukan kekufuran, tidak. Tapi ada orang yang bila terlalu anxiety ataupun terlalu cepat buat kesimpulan, dia kata, "Ustaz, saya dah buatlah kekufuran sekali, saya ni ahli neraka, Ustaz." Kan? Dia kata disebabkan dia buat satu kekufuran, dia terus kata, "Oh, dia dah masuk ahli neraka, Ustaz." Dia dah duk bimbang tuan-puan sekalian masuk neraka. Dah, Allah kata orang-orang yang masuk neraka ni adalah orang yang buat kufur secara sekarang, waktu sekarang, maksudnya dia tak taubat lagi lah. Dan dia bukan buat sekarang ni je, dia buat secara berterusan, which mean dia tak nak berhenti buat benda tu. Continuously melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So orang yang diazab adalah orang yang sampai hujung hidup dia, tuan-puan sekalian, dia still masih lagi lakukan kekufuran. So andai kata tuan-puan sekalian pernah melakukan kufur, jangan cepat kata, "Oh, saya calon ahli neraka, Ustaz." Tak.
Kalau sekali pernah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada masa untuk bertaubat. Jangan pernah berhenti tuan-puan sekalian putus asa untuk bertaubat pada Allah atas dosa yang kita lakukan. Sebab dalam Al-Quran Allah kata orang yang diazab adalah orang yang kufur secara berterusan. Adakah kita kufur secara berterusan? Saya bukan kata saya membenarkan, mujur saya buat kufur sekali je, ada masa taubat. Bukan saya macam membenarkan tuan-puan sekalian untuk membuat kufur sekarang. Sekali tidak. Tapi kalau terlanjur melakukan perkara tersebut, janganlah cepat jump into that. Saya dah kena masuk, dah kena rasa neraka jahanam. Tak, bukan. Tuan-puan sekalian. Na'udzubillah lah kalau tiba-tiba sekali kita buat kufur terus mati kan. Na'udzubillah lah tuan-puan sekalian. Tapi poin saya tuan-puan sekalian, kalau pernah terlanjur. Poin saya pernah terlanjur, percayalah tuan-puan sekalian, Allah tu rahmat, Allah itu berkat, maka kita ada peluang untuk melakukan taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kita kena faham. Sebab orang yang diazab adalah orang yang berterusan sampai mati dia. Tuan-puan sekalian, seminit saya berhenti sekejap. Ada okey, tuan-puan sekalian minta maaf jadi orang tangki. Dia tanya macam mana, okey tak okey nak proceed. Saya okey dah. Okey, so tuan-puan sekalian sambung So tuan-puan sekalian, dalam ayat ni so Allah nak bagi tahulah, saya recap balik. So maksudnya mereka ni memang orang yang pernah minta lah, sebab tu ada perkataan islauha digunakan, iaitu salli, iaitu mereka sebenarnya minta benda tu dulu. Dia sampai mereka ni adalah orang yang dijanjikan sebab melakukan kufur, sebab Allah memang nak sediakan neraka untuk mereka. Tapi dia orang sendiri pun pernah minta benda tu didatangkan kepada mereka dengan cepat. So itu antara gambaran dah yang disebutkan dalam ayat 64 ni, tuan-puan sekalian. Okay? So tuan-puan sekalian kembali pada tadi tu, takfurun tu melakukan kufur secara berterusan. Na'udzubillah, kalau kita pernah lakukan berhenti cepat selagi ada masa, sebab na'udzubillah kita takut tuan-puan sekalian benda tu melarat sampai kita mati. Yang tu kita duk bimbang tu, melarat sampai mati tu yang Allah kata disediakan neraka jahanam kepada mereka, kan? So kita na'udzubillah, kita tak nak benda tu berlaku kepada kita, tuan-puan sekalian, na'udzubillah min zalik. So ayat seterusnya, ayat ke-65, tuan-puan sekalian. Okay, again perkataan al-yaum. So dalam ayat 64 ni tuan-puan sekalian, kita akan nampak dah perkataan al-yaum. Al-yaum ni maksudnya hari ni lah, hari ni. So dalam ayat 64 ada dah islau hal yaum. Rasalah kamu hari ni benda yang kamu pernah minta satu ketika dahulu. Satu ayat 65 tu sekalian, sekarang ni ayat 65 tuan-puan sekalian pun menyebutkan al-yaum. So al-yaum apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami, saya baca terjemahan je lah, lepas ni saya akan explain secara harfiah lah. Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing. Dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. So dalam ayat 65 ni, again, perkataan al-yaum. Al-yaum ni tuan-puan sekalian very significant, sangat significant. Sebab dia adalah macam satu sebutan yang sinis kepada orang-orang yang macam percaya aku buat dosa okey, tak ada pun hari ni aku kena apa-apa. Ada orang yang macam tergamak untuk tuan-puan sekalian, yang tergamak mengatakan begini, dia kata aku buat dosa pun aku tengok sekarang ni okey je, relax je. So dia ada benda tu. Jadi macam ada that kind of thinking, pemikiran sebegitu. So bila mana mereka nampak hari ni okey je, buat dosa pun okey je, so Allah pun menggunakan juga istilah hari ni yang mereka selalu ulang-ulang dekat dunia dulu. Hari ni still okey lepas buat dosa. So hari ni dia banyak digunakan. So Allah kata hari ni masa yang kamu expect tu adalah berlaku sebaliknya. Iaitu apa benda berlaku? Hari ni kamu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni sudah tidak lagi sama dengan aku bagi peluang dekat kamu dekat dunia dulu. Dulu aku bagi masa tak nak azab tu sebab nak bagi peluang untuk kamu bertaubat. Tapi kamu tak nak taubat kan? Kamu dah kata hari ni still okey, lepas kamu buat dosa bersilih ganti, satu persatu dosa kamu buat, hari ni still okey pada pendapat kamu. Tapi kamu tak nampak benda tu adalah rahmat daripada aku untuk menyebabkan kamu ini tidak diazab ke akhirat. Aku nak suruh kamu bertaubat sebab tu aku bagi masa.
Tapi kamu tak nak. So hari ni aku jadikan benda yang kamu duk kata tak ada dulu, yang kamu kata okey dulu, sekarang sudah tidak okey. So apa lagi akan berlaku dekat akhirat ni tuan-puan sekalian, dekat neraka khususnya? Allah kata pada hari itu, al-yaum nakhtimu ala afwahihim. Nakhtimu, kami kunci ataupun kami tutup ala afwahihim, atas mulut mereka. Okey. Yang ni scary, yang scary lah tuan-puan sekalian. Nak tengok ada tak alat-alat untuk nak buat contoh benda ni. Okay, tak apa, kita gunalah. Tuan-puan sekalian, minta maaf bagi yang berpuasa. Saya nampak benda ni je, benda yang terdekat. Tak ada benda lain dah. Kan? Contohlah saya ada kepek pisang. Okay. Saya tak minta maaf tuan-puan sekalian yang berpuasa. Saya nampak benda ni je yang ada tuan-puan sekalian untuk buat contoh. Sebab nak bagi faham macam mana cara Allah tutup mulut ahli neraka ni. Kan? So tuan-puan sekalian, kalau saya buka kepek ni, saya bukan nak makan lah. Ini contoh. Kalau saya buka kepek pisang tuan-puan sekalian saat ini, ni terbuka lah. Ni terbuka. Tak ialah lama atau masuk angin. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita tutup, macam mana cara kita tutup? Ini kan? Kita tutup, kita akan bawa daripada atas, kita akan tutup gitu. Kan? So kita akan tutup gini, so tutuplah dia. So tertutuplah benda tu. So tuan-puan sekalian, bayangkan nanti Allah kata nakhtimu ala afwahihim, manusia-manusia yang kufur kepada Allah dalam neraka ni tuan-puan sekalian, nakhtimu. Ibaratnya tuan-puan sekalian, ala afwahim macam ni. Kalau mulut kan tuan-puan sekalian dia kan macam ni. Kita kan mulut ni kan tengah ke depan kan, dia tidak ke atas mendongak macam tu kan, dia tidak datang. Kalau kita tutup daripada atas, sekarang ni kalau saya tutup benda ni, benda tu datang daripada atas, so kita pun tutup gitu tuan-puan sekalian. Dia macam tutup daripada satu arah, gitu. So tutuplah mulut, tutuplah benda ni daripada atas. Tapi tuan-puan sekalian, kalau mulut kita dalam keadaan sebegini rupa daripada arah depan, maksud dia macam gitu. Dia macam ada satu daya kuat, tutup gitu tuan-puan sekalian mulut. Gitu tuan-puan sekalian. Dia macam gitu. Kenapa jadi begitu? Kenapa saya nak gambarkan, saya nak buat tuan-puan sekalian nampak contoh. Kalau kita daripada atas, dia macam ni, tutup dia. So kalau kita punya mulut gini, dia akan jadi tutup gini lah. Dia macam gitu. Dia macam kungfu dah pula tuan-puan sekalian. Dia macam, kenapa begitu? Apa yang Allah nak sampaikan dengan cara, kenapa dia macam ada satu tragedi gitu. Nakhtimu. Dan again, perkataan nakhtimu itu adalah fi'il mudhari' digunakan pada waktu sekarang, menggambarkan benda tu sedang presently happen. Dia macam ada satu situasi, sekarang aku nak ditutup. Sekarang aku nak ditutup. Bukannya dari kalau benda tu ditutup daripada awal lagi tuan-puan sekalian, mungkin Allah boleh guna fi'il madhi, benda yang dah lepas. Tapi kenapa Allah sebutkan benda tu tengah berlaku sekarang? Sebabnya tuan-puan sekalian, rupa-rupanya sewaktu dekat dalam neraka ni tuan-puan sekalian, penghuni-penghuni neraka memang ada attempt nak menggunakan kepetahan dan mulut mereka untuk nak memberikan persaksian supaya mereka ni dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada cubaan-cubaan yang dilakukan oleh mulut-mulut mereka untuk nak mengeluarkan lisan tentang nak bagi sebab, nak bagi alasan terhadap kenapa dia orang buat benda-benda ni dekat dunia dulu tuan-puan sekalian. So, bila mereka tengok buku amalan mereka tuan-puan sekalian, dia tengok, dia kata, benda ni sebenarnya ada penjelasan, ada explanation kenapa aku buat benda ni dulu. Tapi the moment mereka cuba nak bercakap, nakhtimu ala afwahi. Nampak tak? Kenapa Allah mesti sebut dalam fi'il mudhari' benda tu sekarang? Sebab benda tu sentiasa berlaku sekarang-sekarang tuan-puan sekalian. Sebab tahu tak berlaku sekarang-sekarang tu macam mana? Maksudnya ada attempt nak cuba bercakap, ada attempt nak cuma bercakap, faham tak? Setiap kali ada cubaan untuk nak bagi persaksian, nak bagi percakapan tuan-puan sekalian, every single time itulah, pada waktu sekarang itulah Allah akan tutup mulut-mulut mereka. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan pada waktu itu juga bila ditutup mulut mereka, Allah sentiasa akan membenarkan, memberikan peluang kepada apa pula untuk bercakap. So bila ditutup mulut mereka, bila dia cuba nak attempt bercakap, tutup mulut mereka, patut apa yang Allah berikan kebenaran untuk bercakap? Tukallimuna aydihim. So apa? Tangan-tangan mereka diberikan kebenaran untuk bercakap. Ni pelik ni tuan-puan sekalian, kita tengok ni. Kalau kita kata mulut bercakap tu, kalau afwahihim yang bercakap, kita nampak logik lah, sebab mulut ni memang digunakan untuk bercakap. Tapi tuan-puan sekalian, sekarang ni kata Allah apa benda? Tukallimuna aydihim. Allah kata apa? Allah kata apa? Yang bercakap sekarang ni tangan.
Tukallim, tuan sekalian, tukallim ni memang gambaran bercakap. Kalama, apa? Kalimah. Tukallimuna ni antara perkataan yang boleh keluar ataupun yang biasa kita gunakan adalah kalimah. Maksudnya tangan pada waktu itu akan keluarkan kalimah-kalimah. Bila kita bercakap kan sekarang ni saya tengah lantunkan kalimah-kalimah kan. Bila saya kata saya tu kan kalimah. Lantunkan tu kalimah. Nampak tak tuan sekalian? So boleh bayang tak tangan akan keluarkan satu suara yang membutirkan kalimah. Macam mana? Adakah tangan pada waktu itu akan ada mulut? Wallahu a'lam bissawab lah. Tapi pada waktu itu tangan akan bercakap bagi persaksian. Can you just imagine that? Macam mana keadaan pada waktu itu? Dan pada waktu itu puaskan tangan pada waktu itu akan memberikan persaksian yang benar. Dia akan beritahu apa benda yang dilakukan oleh manusia ni tuan sekalian. So tangan ni simbolik kepada apa? Tangan ni simbolik kepada apa yang telah kita lakukan tuan sekalian. Sebab tu dalam ayat ni Allah sebut dua anggota lah yang akan memberikan persaksian. Satu Allah kata wa tukallimuna aydihim. So satu tangan akan berkata-kata wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka pula akan memberikan persaksian. So macam ni. Kalau tuan puaskan nak bagi mudah faham kenapa dua anggota ni disebut, yang bercakap apa? Tangan. Tu tangan ni adalah simbolik kepada mengesahkan perbuatan. Tangan ni kan macam kita nak buat sesuatu kan banyak guna tangan. So kita bila banyak guna tangan tuan puaskan, so tangan ni lah yang tahu banyak perbuatan manusia. So yang banyak tahu perbuatan manusia tuan puaskan akan berkata-kata depan Allah, membutirkan kalimah, memberitahu apa yang dilakukan oleh manusia. So lepas tangan bercakap tuan-puan sekalian, mestilah kena ada yang mengesahkan. Macam, bukanlah kata tangan tu menipu, tidak. So lepas dah sebutkan kesalahan-kesalahan. Sebab tuan-puan sekalian sekarang ni seolah-olah macam, tangan ni akan buat pengakuan salah terhadap apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Dia tolong buat pengakuan salah. Tapi tuan-puan sekalian, kan ada orang-orang dekat mahkamah, dia tak nak mengaku salah tu. Hatta tuan-puan sekalian kalau mengaku salah sekalipun, dia orang tak nak step forward. Tuan-puan sekalian ingat dia punya terms ni. Dia orang tak nak step forward untuk nak menerima akibat selepas mereka mengaku salah. Dia orang consider, dia nak mengaku salah sekarang ni, memang saya ada buat benda tu, cuma saya nak minta pengampunan. Saya tak nak kena seksa, saya tak nak kena hukum, saya tak nak kena denda. Nampak tak? Ada orang mungkin boleh mengaku, tetapi dia orang tak nak step forward untuk menerima akibat daripada kesalahan yang mereka lakukan. So kenapa Allah mendatangkan cerita pasal tashhadu arjuluhum selepas tukallimuna aydihim? Selepas dah ada pengakuan, maka perlu ada satu anggota yang macam step forward untuk sedia menerima menerima kesan daripada salah yang dilakukan oleh manusia tadi. So tangan katalah orang ni pernah mengumpat dulu, dalam Quran dah kata dah jangan mengumpat, wailul likulli humazatil lumazah. Ada orang dulu kat dunia dulu, dia banyak buat dia solat tapi aku celakakan solat dia. Aku dah bagi tahu dah siapa yang dicelakakan solat ni. Siapa yang dicelakakan solat dia ni adalah orang-orang yang siapa? Orang-orang yang leka dan lalai an salatihim sahun. Mereka leka dan lalai di luar solatnya. Tuan-puan sekalian kata Allah. Dan ada orang yang solat ni tuan-puan sekalian, dia nak orang tengok dia solat, bukan dia solat kerana Allah. Dia nak solat tu kerana nak bagi orang tengok dia solat tuan-puan sekalian. Jadi banyak amalan-amalan dia tuan-puan sekalian dilakukan dengan secara sia-sia sebenarnya sebab tidak ada ikhlas. Sebab amalan tanpa ikhlas, maka amalan itu akan menjadi haba'an manthura, akan menjadi debu yang berterbangan, kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat ke-23 tuan-puan sekalian. Jadi disebabkan perbuatan-perbuatan sebegini tuan-puan sekalian, maka dia dah mengaku dah, dia ni dulu kat dunia solat tu kan ikhlas sangat pun. Dia kan solat tu dia solat tu pun sebab nak bagi orang tengok. Dia dulu banyak mengumpat orang, banyak mencela orang, mulut tu laser, mulut tu puaka. Pasal sini dia duk cela orang sana sini tu. Ya Allah. So tangan duk cakap, mengaku. So kaki akan tashhad. Dia akan memberikan persaksian, bahkan akan step forward macam ready untuk orang ini menerima akibat daripada perbuatan salah yang dilakukan. Sebab tu, cakap dulu, pengakuan dulu. Persaksian, datang, step forward. Ataupun saya suka guna istilah stepping forward. Dia step forward untuk bersedia menerima akibat daripada kesan, daripada apa yang telah mereka lakukan pada waktu itu, tuan-puan sekalian. Itulah maksudnya tashhadu arjuluhum. Sebab tu lepas tashhadu arjuluhum tu disambung dengan apa? Bima kanu yaksibun. Terhadap apa yang telah mereka usahakan. Nampak tak? So,
Sebab itu ada tangan dan ada kaki kat sini. Satu mengaku, satu stepping forward. Satu dia macam bergerak untuk nak menerima akibat. Itu adalah maksud dalam ayat ke-65 ni tuan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-puan sekalian, dekat dunia ni kalau kita nak tadabbur refleksi dalam kehidupan seharian, dekat dunia ni tuan-puan sekalian, satu, kita ni memang orang yang susah nak mengaku salah pun. Betul tak? Kalau kita buat salah tuan-puan sekalian, seboleh mungkin kita akan defend diri kita. Kita akan pertahankan diri kita. Tambah-tambah kalau kita ni adalah orang yang memang petah berbicara, memang tuan-puan sekalian kita punya perkataan boleh meyakinkan orang. Kalau orang dengar pun tuan-puan sekalian, orang kata kita ni betul sebab kita petah sangat berbicara. Orang tak nampak kita ni macam cuak ke, menipu ke apa tuan-puan sekalian. Kita pandai berselindung dengan keindahan kita bercakap. Keindahan kita berbicara. Maka orang tertipu dengan keindahan ketenangan kita berbicara tuan-puan sekalian. Tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, dekat akhirat nanti, kepetahan berbicara, hebat macam mana pun kita, pemidato ke, pendebat ke tuan-puan sekalian, pandai mana pun kita bercakap, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim. Kamu cubalah macam mana sekalipun nak bercakap, tapi Allah sentiasa akan tutup mulut kamu. Na'udzubillah, bukan kita lah, tutup mulut ahli neraka. Dan sentiasa akan memberikan tangan untuk berkata-kata, membutirkan kalimah, memberikan pengakuan, dan kaki pula akan sentiasa berganjak stepping forward untuk menerima akibat. Dalam kat dunia susah mengaku salah, nak terima akibat pun tak semua orang bersedia nak terima akibat. Patutnya kalau kita sedar kita salah tuan-puan sekalian, patutnya kita sedialah untuk menanggung akibat yang telah kita lakukan tu. Contoh kalau kita buat salah, kita buat error dalam amal tuan-puan sekalian. Kan akan berlaku sana sini pecah tuan-puan sekalian, mungkin barangkali ada masalah-masalah tertentu berlaku selepas itu. Maka tuan-puan sekalian kita kena ready lah tanggung akibat. Kita buat salah, mak kita kata dah jangan main bola dekat kawasan pasu bunga mak. Nanti kan tersepak kan bola tu terkena dekat pasu bunga tu. So mak kita dah larang dah bagi larangan tapi kita still buat. Kita still buat tuan-puan sekalian. Lepas tu pecah. Mula-mula bila pecah tuan-puan sekalian, kita tak nak mengaku, kita duk tuding adik kita tuding abang kita, duk tuding sama tuding tuan-puan sekalian. Yang adik tuding abang, abang tuding adik tuan-puan sekalian. Tak. Satu mengaku pun susah. Tapi bila tuan-puan sekalian, bila mana nak tanggung akibat, so mak dah pesan dah, kalau pecah ni mak pergi piat telinga kamu. So dah tahu dah kesan dia macam mana. Tapi tuan-puan sekalian macam mana keadaannya? Bila dah pecahkan, mengaku pun tak nak, tiba-tiba mak pergi nak datang nak piat telinga, kita duk pakat cabut lari. Lari daripada mak sebab tak nak kena piat telinga tu puan sekalian. Tak nak stepping forward untuk menerima akibat daripada kesalahan yang dilakukan. Nampak tak? So tuan-puan sekalian, kita kat dunia ni kalau kita ada buat salah, kita mengaku salah, kita bertaubat. Kita bertaubat tuan-puan sekalian. Jangan kita jadi orang yang susah nak mengaku salah. Itu antara tadabbur lah yang kita boleh lakukan. Okey, saya nampak ada soalan sekejap ni, kita raikan sikit. Okey, yang Puan Salamiah punya soalan ni dia ada itu, saya hold dulu kejap sebab dia ada topik lain sikit. Okey, baik. Tuan Ibrahim Hussein, Ustaz, jika lintasan berlaku supaya kita solat supaya orang lihat, apa yang harus kita lakukan supaya solat kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, menarik soalan ni Tuan Ibrahim Hussein. Memang Allah sebut dengan jelas tuan-puan sekalian, cerita pasal orang yang solat tapi nak tengok dia memang ada detikan ataupun ada perasaan dalam hati ni nak suruh orang lain tengok yang dia tu solat. Memang Allah memang sebut dengan jelas orang-orang yang melakukan perkara sedemikian adalah orang-orang yang mendapat kecelakaan daripada Allah. Sebab tu kalau ayat tu kalau kita baca sungguh-sungguh tuan-puan sekalian, kita akan jadi gerun dan tak tergamak, dia rasa macam takut benar kalau kita nak buat benda tu. Sebab Allah kata fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Exactly perkataan tu disebut. So kalau kita ni jenis macam terlintas tiba-tiba nak orang solat kan, apa benda yang kita boleh lakukan supaya solat tu kita masih lagi bernilai? Bagi tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh lakukan adalah cepat-cepat cantas perasaan tu. Kembalikan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-puan sekalian. Okey. So kalau ada terlintas, contoh tuan-puan sekalian saya nampak benda ni berlaku tuan-puan sekalian. Saya minta maaf saya sebut Kenapa saya minta maaf? Sebab takut-takut ada yang pernah ada berfikiran sedemikian. Sebab saya pernah pergi kuliah dekat banyak company tuan-puan sekalian dan saya pernahlah bertanya soalan kepada staf-staf lelaki dekat dalam kuliah saya dengan mereka. Mengejutkan saya tuan-puan sekalian, kebetulanlah kuliah tu pada hari Jumaat. Sajalah tuan-puan sekalian saya buat soalan. Saya kata, tuan-puan sekalian, kenapa kita pergi solat Jumaat? Saya kata tuan-tuan lah sebab saya nak tanya pada lelaki. Saya kata tuan-tuan, kenapa kita pergi solat Jumaat? Saya tanya soalan simple je dengan expecting, dengan harapan mereka menjawab tuan-puan sekalian, sebab memang Allah fardukan kepada orang lelaki untuk pergi solat Jumaat. Itu jawapan yang saya jangkakan.
Iaitu mereka menganggap pergi solat Jumaat itu adalah satu kefarduan yang telah Allah wajibkan bagi orang lelaki. Itu jawapan yang saya harapkan dia keluar daripada mulut mereka. Tuan-tuan sekalian tahu tak? Mengejutkan saya bila saya tanya, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan pergi solat Jumaat? Tuan-tuan sekalian tahu apa jawapan dia orang? Saya tak tahulah dia orang seluruh ke, tetapi tuan-puan sekalian, it shows that memang benda tu ada dalam fikiran setengah-setengah manusia. Lelaki khususnya yang pergi solat Jumaat pada hari. Tahu tak apa jawapan mereka? Dia kata, Ustaz, kalau tak pergi kan, apa pula kata orang perempuan dekat office ni? Faham tak tuan-tuan sekalian maksud saya? So, bila saya tanya, kenapa pergi solat Jumaat? Dia orang kata, Ustaz, nanti apa pula kata orang perempuan? Kalau kita orang tak pergi solat Jumaat nanti? Malu lah Ustaz, malu Allah lah nanti kan dia nampak kita tak pergi solat Jumaat, kantoi pula tak solat Jumaat nanti Ustaz. Maksudnya apa? Bila sebab sebegitu dikeluarkan, pergi solat Jumaat sebab risau apa kata orang perempuan, maksudnya dia orang pergi solat Jumaat pada waktu itu adalah bimbangkan, sebab dia orang bimbangkan apa? Sebab dia orang bimbangkan pandangan orang lain. So kamu pergi solat itu sebab apa? Sebab kamu fikirkan ada nanti orang perempuan pandang slack dekat kamu kalau tak pergi solat Jumaat. Itulah orang-orang yang pergi solat sebab nak orang lain tengok. Tuan-puan sekalian faham tak? Dan banyak juga berlaku waktu solat Jumaat dah sampai dekat masjid, tuan-puan sekalian. Yang kita duk bimbang adalah, yang kita selalu tengok berlaku, saya tak tahulah tuan-puan sekalian, ada setengah-setengah gitu, dia ada pemikiran sebegini juga. Iaitu masa solat sunat qabliyah, zuhur tu. Qabliyah sebelum solat Jumaat tu kan, bila lepas azan pertama tu kan, ramai orang bangkit solat sunat. Jadi tuan-puan sekalian, dia ni memang tak rajin pun solat sunat. Tapi waktu Jumaat, tuan-puan sekalian, tiba-tiba waktu dah duduk, tunggu waktu azan, lepas azan tuan-puan sekalian, tiba-tiba dia nampak ramai orang bangun untuk kerjakan solat sunat. Lalu tuan-puan sekalian, dia pun bangun dengan terpaksa sebab fikir, apa pula kata orang nanti dia ingat aku tak belajar aku solat sunat. Dia pun bangun solat sunat sebab dia fikir, kalau aku tak bangun kan dia kata aku tak belajar pergi solat sunat. Gitu. So dia solat tu sebab dia bimbang apa orang tengok tentang dia. Ya tuan-puan sekalian, itulah solat yang dicelakakan. So kalau tanya saya apa yang kita harus buat, kita kena cantas siap-siap perasaan tu. So perasaan tu memang sangat bahaya, boleh mengakibatkan haba'an manthura. Boleh mengakibatkan amalan itu berterbangan seperti debu, kata Allah. Tuan-tuan sekalian ingat ayat ni, surah Al-Furqan ayat 23. Memang ada gambaran orang-orang yang buat amal saleh, tapi amal salehnya kata Allah menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan, tuan-tuan sekalian. Maksudnya tak ada nilai langsung. Ini bukan cerita pasal orang yang buat dosa, tuan-tuan sekalian. Ini cerita pasal orang yang buat benda yang Allah wajibkan, tapi tuan-tuan sekalian, akhirnya amalan yang wajib itu berubah, tak ada nilai. Jadi debu yang berterbangan, kata Allah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita ni kena selalu minta pada Allah taqabbal minna. Nabi Ibrahim, tuan-puan sekalian, kita baru sambut raya haji kan 2 minggu lepas kan? 2 minggu lepas kan? Yalah, tuan-puan sekalian 2 minggu lepas. Betul lah 2 minggu lepas. Tuan-puan sekalian, 2 minggu lepas kita baru sambut raya haji. Kalau tuan-puan sekalian ingat, tuan-puan sekalian, masa raya haji tu, tuan-puan sekalian, ada banyak asatizah duk kupas pasal apa? Pasal kisah Nabi Ibrahim. Tapi kalau tuan-puan sekalian teropong kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, kan ada babat dalam surah Al-Baqarah waktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail nak bina Kaabah. Allah sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Masa Nabi Ibrahim sedang membangunkan, maksudnya dalam bahasa mudah, kalau kita nak gambarkan situasi pada waktu itu, Nabi Ibrahim tengah duk susun batu-batu untuk membina Kaabah. Dan setiap susunan untuk bina Kaabah pada waktu itu, kata Allah tuan-puan sekalian dalam ayat itu, minal qawa'ida. Aku yang telah memberikan kaedah-kaedah tu. Aku yang telah wahyukan kaedah-kaedah untuk nak susun batu-batu nak bina Kaabah ni. Aku yang wahyukan, aku yang ilhamkan kepada Nabi Ibrahim AS. Maksudnya, bila ilham, kawaid, kaedah tu datang daripada Allah dan Nabi Ibrahim sedang melakukan kaedah yang telah Allah ilhamkan kepada dia, apa yang tengah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu tuan-puan sekalian? Ibadah lah. Tak? Allah suruh Nabi Ibrahim bina Kaabah. Allah tunjukkan macam mana nak bina Kaabah. Nabi Ibrahim bina Kaabah dan ikut cara yang telah Allah ajarkan kepada dia. So apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah perbuatan satu dikira ibadah. Yang kedua itu adalah perbuatan yang baik. Bina Kaabah, legasi yang besar. Tapi tuan-puan sekalian, kalau ikutkan, logik kalau ikutkan apa yang Nabi Ibrahim buat tu sah-sahlah akan diterima oleh Allah. Sebab dia tengah buat apa yang Allah suruh untuk dia buat. Plus dia ikut sebutir-sebutir, sebiji-sebiji macam mana Allah ajarkan kepada dia. Basically, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu, apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, obviously lah akan diterima oleh Allah. Sebab dia buat sebiji-sebiji. Dia buat pula apa yang Allah suruh.
basically diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tuan-puan sekalian, sewaktu dia buat benda tu, dia langsung tak ada fikiran dalam kepala tuan-puan sekalian, puasa mana aku diterima ni. Tak. Dia tidak ada langsung keyakinan dan confidence yang apa dia buat tu akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, tuan-puan sekalian baca sampai habis ayat tu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidan minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Setiap kali proses dia tengah lakukan untuk membina batu-bata, tuan-puan sekalian, untuk membina Kaabah pada waktu itu, sepanjang waktu nak bina Kaabah, dia rotib. Kenapa? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Disebut, Tuhan kami terimalah amal kami, Tuhan kami terimalah amal kami. Nabi Ibrahim, tuan-puan sekalian, bukan tengah buat benda jahat. Dia tengah buat benda baik, ibadah kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim selalu minta pada Allah, terimalah amal dia. So Nabi Ibrahim ajar kita, kalau kita buat amal, kalau boleh jangan ada ujub. Ujub ni apa? Ujub ni adalah perasaan kita rasa takjub dengan apa yang kita buat, sehingga menyebabkan kita rasa macam kita ni ahli syurga dah ni sebab kita dah solat ni. Ujub ni adalah rasa impresif, rasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh kita pada waktu itu. Maksudnya tuan-puan sekalian, macam mana keadaan dia? Dia rasa macam, wah, aku dah buat benda baik ni. Gitu. Dia rasa impress. Takjub, anjaba, ujub, takjub. Dia rasa takjub dengan apa yang dia buat, lalu dia pula buat sendiri kesan-kesan apa yang dia akan terima disebabkan perbuatan yang dilakukan pada waktu itu. Dia pula buat anggaran apa benda yang dia akan terima. Aku ni insya-Allah masuk syurga ni. Dia buat ni, bahasa mudah dia perasan. Ujub ni adalah orang yang perasan. Dia rasa dia dah baik dengan solat, dia dah rasa dia ni ahli syurga dengan solat. Tuan-puan sekalian, elakkan perasaan ujub. Ujub ni lah yang membunuh ikhlas, sehingga menyebabkan tuan-puan sekalian kita solat tu kerana benda lain. Kenapa? Aku rasa orang nampak aku baik dah ni sebab aku ada solat berjemaah dekat masjid. Nampak tak? Ujub. So ujub ni memang membunuh ikhlas, tuan-puan sekalian. Ujub adalah musuh utama bagi ikhlas. Jadi sentiasalah bila mana nak solat tu ikhlas kerana Allah, dan sentiasa mengharapkan supaya Allah terima amal kita. Sebab ada keadaan Allah tak terima amal, tuan-puan sekalian. Disebabkan ada kerosakan-kerosakan pada amal-amal yang kita lakukan pada hari ini. Rosak antara faktor paling besar adalah disebabkan tak ikhlas lah. So begitulah kot Tuan Ibrahim Hussein. Sebenarnya katakan kalau ada kena cantah cepat-cepat sebab itu boleh merosakkan amal kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, sambung So tuan-puan sekalian, bima kanu yaksibun. So itulah gambaran tuan-puan sekalian. Na'udzubillah kita ni kalau boleh saya kata tadabbur 65 tadi, jadilah kalau orang yang buat salah tu kita cepat-cepat mengaku salah dan cepat-cepat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So ayat 66. Yang ni kita pernah bincang sebelum ni. Tapi tak apa, kita selitkan tuan-puan sekalian cuma saya boleh kebetulan sebab saya tak ada dekat fizikal, sebab last kelas dulu saya ada buat lukisan dekat depan tuan-puan sekalian tentang perkara ni. Allah sebut dalam ayat 66 ni, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya jadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? So, kalau nak baca itu, kita kena baca dengan ayat selepas itu juga, dalam ayat ke-67. Walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya sekarang. Yang tempat mereka berada padanya, maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat mundur ke belakang. Lepas tu, okey, so tuan-puan sekalian ada dua ayat dekat sini. Dalam ayat 66 dengan ayat 67. So Allah ada sebut, tuan-puan sekalian, dalam ayat 67, 66, 67 ni ada dua benda yang Allah kata, kalau aku kehendaki aku nak buat benda tu. Kan? Apa benda yang Allah kehendaki dan apakah benda yang Allah nak buat benda tu? Yang pertama kata Allah, kalau aku berkehendakkan untuk tamasna ni tuan-puan sekalian, kalau ikutkan, tamasa bermaksud meratakan. Tamasa bermaksud meratakan. So kata Allah, kalau aku berkehendak, aku boleh ratakan sahaja biji mata kamu. Ala a'yunihim. Aku boleh ratakan saja biji mata kamu.
kenapa tiba-tiba Allah sebut pasal orang ni, lepas cerita pasal orang-orang yang masuk neraka ni, Allah kata, kalau aku berkehendaklah dekat dunia dulu, dah lama dah aku boleh ratakan biji mata kamu. Kenapa tiba-tiba ada metafora digambarkan dalam ayat ni, tamasna ala ayunihim, diratakan biji mata? Apa maksudnya? Maka tuan-puan sekalian, kita nampak mungkinlah secara kefahaman mudah kita kata orang tu jadi buta lah sebab mata dah jadi lepi. Mata dah jadi rata sebab mata kita kan bulat sekarang ni. Tapi sebab dah dilepihkan maksudnya dah buta lah orang tu. Itu kefahaman mudah yang kita boleh buat. Tapi kenapa isunya benda bulat diratakan? Apa falsafah yang Allah nak sampaikan dalam cerita bulat diratakan? Apa yang Allah nak sampaikan? Baik, dengan baik-baik tuan-puan sekalian, sebab saya tak ada benda yang saya boleh contoh untuk nak buat gambaran macam mana yang Allah nak sampaikan dalam ayat ni. Allah, sekejap kalau boleh lah, kalau boleh rasanya tak boleh dah sebab tak boleh tuan-puan sekalian sebab pen ni habis bateri. Nak chat tekak ambil masa. Okey. Tuan-puan sekalian, kita buat imajinasi Saya pernah explain benda ni kat dalam kelas. Tuan-puan sekalian, saya pernah lukis dekat whiteboard tu, tapi tuan-puan sekalian ingat tak ingat je. Saya tak tahu dah lama ke ataupun baru lagi saya lukis benda ni. Okey. Kalau tuan-puan sekalian, kan kita kata mata tu kan bulat. Tapi kalau Allah kata kalau Allah berkehendak Allah nak buat apa, Allah nak ratakan kan. Okey, sekarang kita fokus pada bulat tu. Tuan-puan sekalian, kalau kita nak lukis bulat, dia kena ada starting point dan dia kena ada ending point kan. So kalau kita nak lukis bulatan, kita kena mulakan dengan satu titik. Okey, katakan kita mula daripada sini, kita pun lukis bulatan. Dia akan jadi bulat kalau yang kita punya garisan tu tadi dia kembali kepada titik permulaan. Sebab untuk lukis bulatan, titik permulaan dia kena kembali kepada titik perakhiran dia kena kembali kepada titik permulaan. Faham tak? Bila kita lukis, kita ada titik mula, lukis, dia kena kembali kepada titik permulaan tu. Ending point dengan starting point dia sama. Titik permulaan dengan titik perakhiran kena sama, barulah jadi bulatan. Kalau titik permulaan dia dekat sini, kita lukis bulatan, tapi kita punya titik perakhiran kat tempat lain, dia tak jadi bulatan. So titik mula dengan titik akhir kena sama, barulah dia jadi bulatan, tuan-puan sekalian. So faham setakat ni? Titik mula, titik akhir kena sama. Kalau tak sama, tak jadi bulat. Tuan-puan sekalian alih ke tempat lain, dia jadi apa dah? Tuan-puan sekalian, tak jadi bulat dah tu. So titik mula, titik akhir kena sama. Itu idea bulatan, tuan-puan sekalian. Kenapa Allah nak cerita pasal benda bulat ni, tuan-puan sekalian? Sebab Allah nak bagi tahu ada orang pada hari ini dia menggunakan mata dia, tetapi tuan-puan sekalian dia tidak menggunakan falsafah bulat. Sebab sepatutnya yang Allah berkehendakkan manusia lakukan pada hari ini dengan mata adalah kalaulah dia ada mata yang bulat ini, dia mulakan melihat sesuatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Target Allah, harapan Allah adalah bila kamu mulakan dengan nama Allah, bila kamu melihat tu, aku harapkan last kali bila habis kamu melihat dunia, wahai manusia, aku nak kamu last kali kembali kepada dengan nama Allah tu balik. Ada orang, tuan-puan sekalian, dia mulakan penglihatannya dengan Allah, dengan nama Allah, tuan-puan sekalian. Dia tengok sana sini, tetapi last kali kesimpulan pada penglihatannya adalah tidak bertemu dengan Allah semula. Dia tak jumpa Allah balik pada titik perakhiran dia. Dia tengok macam-macam. Dia mulakan dengan Allah. Tapi last kali, dia tak jumpa Allah balik. Mungkin barangkali tuan-puan sekalian, bila dia tengok contoh kan, dia pergi Cameron Highland, tuan-puan sekalian. Mungkin tuan-puan sekalian sebelum dia pergi Cameron Highland, dia seorang yang sangat warak. Dia kata, baguslah juga aku nak tengok ciptaan Allah. Nampak tak? Dia mulakan sebab nak pergi Cameron Highland, tempat yang hijau dengan ladang teh, tuan-puan sekalian. Dia mulakan dengan niat, aku nak tengoklah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah permulaan dia. Dia tak sampai lagi Cameron Highland, tapi niat dia untuk pergi Cameron Highland melihat ladang teh, tuan-puan sekalian. Niat dia adalah untuk aku melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So permulaannya cantik untuk melihat ciptaan Allah. So permulaannya adalah Allah. Tapi tuan-puan sekalian, bila mana dia pergi dekat Cameron Highland, dia sampai dekat ladang teh yang menghijau yang luas, tuan-puan sekalian, tiba-tiba waktu dia melihat kehijauan, keindahan pada waktu itu, sepatah zikir pada Allah pun tak sebut. Yang keluar pada waktu itu adalah wah, cantiknya, wah, nampak tak? Yang keluar pada waktu itu cumalah wah, cantiknya, wah, cantiknya. Peringatan kepada Allah sedikit pun tak termuncul dekat kepala dia. Tapi Allah kata, patutnya kalau mata kamu itu bulat, kamu mulakan niat nak melihat tu kerana Allah, sepatutnya akhir penglihatan kamu juga, kamu akan nampak Allah. Bukan nampak sekadar benda yang cantik tu saja. Berapa ramai orang pada hari ini yang mendustakan keadaan sebegini. Nak pergi tu sebab apa? Sebab saya nak
ni Allah, saya nak sebab Allah. Sebab nampak tak? Allah mula-mula. Tapi bila tengah proses lakukan tuan-puan sekalian, kerana Allah tu hilang. Tak ke mana. Hilang. Tak nampak Allah dah. Masya Allah pun tak sebut. Subhanallah pun tak sebut. Patutnya kalau mula dengan Allah, proses akhir pun akan jumpa Allah. Akan sentiasa nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok makhluk, dia tak akan nampak makhluk tu saja. Orang yang mulakan penglihatan dengan Allah, sewajarnya bila dia nampak makhluk, dia akan nampak khaliq. Dia sama. Tengok ciptaan, dia akan nampak juga pencipta. Makhluk tu kan ciptaan. Khalik tu pencipta lah. Dia tengok makhluk, dia akan nampak khalik. Dia tak akan nampak, dia tak akan jadi orang yang tengok makhluk, nampak makhluk je. Tu yang hari ni tuan-puan sekalian, tengok lautan menghijau, tengok pokok-pokok yang cantik, tengok ladang-ladang teh yang menghijau. Kan tuan-puan sekalian? Akhirnya tuan-puan sekalian, apa benda kesudahan dia? Dia sekadar nampak makhluk itu makhluk. Dia tak nampak makhluk, dia tak tengok makhluk, dia tak nampak khalik. Dia tak nampak pencipta. Sebab tu Allah kata, lah, kamu buat begini bila melihat ciptaan aku, kamu buat begini dengan mata kamu yang bulat tu, oh, kau tengok benda tu kamu nampak makhluk je, tak nampak aku ya. So, lebih baik aku ratakan sahaja mata kamu ni. Nampak tak? So, daripada konsep bulatan, mata tu bulat tu puan sekalian, tiba-tiba Allah ubah. Oh, kamu tak guna falsafah bulat pada mata kamu tak berada dalam circle tu, kamu tak kembali kepada Allah balik bila kamu melihat, baik aku ratakan. Sebab bila rata, tuan-puan sekalian, straight line lah. Kita kata straight line lah. Sebab asal bulat, dah diratakan, jadi straight line lah. Jadi daripada satu titik mula, dia kena buat straight line. Dia macam satu garis lurus. Dan tuan-puan sekalian, cuba tengok bila kita nak lukis garis lurus, tuan-puan sekalian, dia akan ada starting point, titik mula, straight line. Tuan-puan sekalian. Titik akhir dia sama tak dengan titik mula? Titik mula, straight line. Bila kita dah straight, tuan-puan sekalian, titik akhir dia sama tak dengan titik mula? Dah tak sama. So, bila titik akhir tak sama dengan titik mula, maka tak jadi bulatan lah. So, kalau straight line, memang straight line ni falsafah dia adalah titik mula tak sama dengan titik akhir. Sebab tu straight line. Garisan lurus. So, titik mula kat sini, titik akhir kat sini. Kan lain. Kalau bulatan, titik mula kat sini, titik akhir pun kat sini. Sebab Allah kata, mulakan dengan Allah, kembali pada Allah balik. Tapi kalau kamu tak nak kembali kepada apa yang telah kamu mulakan, mula dengan Allah tapi tak nak jumpa Allah balik dekat hujungnya, maka Allah kata, baik aku jadikan dia macam straight line je, mula kat sini, mulakan dengan Allah, tapi titik akhir dia kat tempat lain. Sebab tu Allah kata, baik aku ratakan je manusia ni. Aku ratakan saja manusia ni. Sebegitu. So Allah memang nak kita ni tuan-puan sekalian, dalam apa jua benda kita lihat, sentiasa nampak Allah. Dan untuk nampak Allah di hujung, kok mana pun tuan-puan sekalian, kita kena mulakan dengan melihat tu, kita jumpa Allah dulu. Jangan cari Allah di akhir saja, tapi carilah Allah di awal dan di akhir. Itulah sebab tu kata Jamal Abdillah kan, kau kekasih awal dan akhir. Bukan kekasih akhir je tuan-puan sekalian, kekasih awal dan akhir. Allah ni awal dan akhir tuan-puan sekalian. Kan? So tuan-puan sekalian, sebab itulah mulakan dengan niatkan aku melihat kerana Allah, dan aku nak jumpa Allah di akhir nanti. Kekalkan konsep bulatan. Sebab mata kita bulat, mata kita tak lepih. Sebab tu Allah kata, Allah ancam kita dengan aku boleh lepihkan mata manusia. Dan kesan daripada dilepirkan mata manusia ni, kata Allah, fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Sehingga masing-masing menerpa mencari jalan-jalan yang biasa mereka lalui, maka bagaimanakah mereka dapat melihat? So kata Allah, tuan-puan sekalian, disebabkan dah rata, maksudnya dah tak ada penglihatan lah, tak boleh nak lihat apa-apa lah, sebab mata bulat tadi tu yang boleh melihatnya. Tapi bila mata dah rata, nak lihat apa? Tak nampak apa. So Allah kata, dalam keadaan dia berlumba pun atas jalan ni, kata Allah tuan-puan sekalian, fa'anna yubsirun. Macam mana dia nak tengok? Macam tu. Macam mana dia nak tengok? So Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajak kita untuk mensyukuri nikmat anggota. So salah satu sekali Allah sebut tentang mata lah. Ayat selepas ni Allah akan sebut anggota secara keseluruhan. Okay, so basically ayat 66 Allah ajak kita untuk mensyukuri nikmat mata. Itu tadabbur dia. Allah ajak kita mensyukuri nikmat mata. Okay, itu ayat ke-66. Ayat 67 kita dah baca juga tadi. Okay, saya terus baca terjemahan dia. Allah kata, dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kami ubah rupa mereka. So nak kata tuan-puan sekalian, jasmani, keadaan fizikal mereka tuan-puan sekalian, kata Allah, kalau aku berkehendak, disebabkan dia orang ni banyak sangat buat kekufuran dekat Allah dekat dunia dulu,
Kalau aku berkehendak kat dunia dulu, aku boleh ubah rupa paras kamu ataupun aku boleh ubah keadaan jasmani kamu. So contohlah tuan-puan sekalian. So tangan ni Allah kata aku jadikan begitu untuk kamu mudah buat begitu. Aku jadikan begini supaya kamu mudah buat gini. Ibaratnya contoh tuan-puan sekalian, kalau pada muka kita, hidung. Tak, hidung kita pada hari ini tuan-puan sekalian. Hidung tuan-puan sekalian, Allah jadikan comel tuan-puan sekalian. Dia punya lubang dekat bawah tuan-puan sekalian, menghala ke bawah. Sebab kalau dia menghala ke atas tuan-puan sekalian, kalau tengah hujan, mau tak kita duk kutip air hujan tuan-puan sekalian dengan hidung kita. Mau lemah kita tuan-puan sekalian. Kalau hidung tu ke atas, dia punya lubang tu ke atas tuan-puan sekalian. So kata Allah, aku jadikan setiap segi rupa kamu ni, jasmani kamu, badan kamu ni, jasad kamu ni, aku buat cantik lah. Supaya apa? Supaya mudah untuk kamu melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu apakah yang aku harapkan? Setiap anggota kamu ni perfect place dah aku buat, supaya akhirnya kamu mudah untuk melakukan ibadah pada aku. Famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Aku nak akhirnya kau kembali dekat aku. So maksudnya setiap anggota yang telah Allah susun cantik pada badan kita ni, Allah nak suruh kita guna sungguh-sungguh untuk mudah lakukan ibadah. Kembali kat dia. Bukannya kamu mudah untuk melakukan maksiat. So bila dan Allah ancamlah tuan-puan sekalian. Oh, kamu gunakan anggota badan aku bagi tu untuk melakukan maksiat. Baik aku ni ubah je apa yang ada kat jasad kamu. Supaya apa? Dengan anggota sempurna macam ni, kamu lakukan apa? Kamu lakukan maksiat. Kalau aku tahu, bukan Allah kata Allah tak tahu. Kalau kau tergamak buat begitu, aku juga akan tergamak untuk nak mengubah segala bentuk apa yang ada dekat jasad kamu tu. Supaya kamu tak mudah dah untuk lakukan perkara tersebut. Baru kamu tahu langit ni tinggi ke rendah. Lebih kurang macam tu. Allah sampai tahap itulah mengancam manusia tuan-puan sekalian untuk kita mensyukuri nikmat anggota badan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau Allah bagi macam tu tuan-puan sekalian, Allah memang minta kita dengan apa yang Allah berikan tu, mudahkanlah untuk lakukan ibadah. So kita mungkin timbulkan persoalan, Ustaz, pada orang yang mungkin Allah takdirkan ada berlaku ketidaksempurnaan itu, macam mana kita nak kata Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah? Tuan-puan sekalian, bila Allah takdirkan ada susah berlaku dekat manusia ni, kan tuan-puan sekalian, contoh macam barangkali ada ketimpangan ke, ada kelumpuhan ke tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita nampak itu mungkin susah untuk dia, tetapi tuan-puan sekalian ada kesenangan daripada Allah. Kenapa saya kata kesenangan? Mungkin barangkali tuan-puan sekalian kesenangan yang Allah berikan adalah dia mudah nak rasa dekat dengan Allah. Kadang-kadang tuan-puan sekalian kita nak khusyuk dalam solat, tuan-puan sekalian kita ni mungkin macam-macam, kita susah nak khusyuk dalam solat. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni boleh bergerak, kita ni kesana kesini tuan-puan sekalian, kita tengok banyak benda dekat dunia ni tuan-puan sekalian. Sebab itulah kadang-kadang bila kita salat tu, banyak benda yang kita dah tengok kat dunia tuan-puan sekalian, dia masuk dekat dalam kita kepala. Tapi hikmah Allah jadikan seseorang lumpuh tuan-puan sekalian, dia dekat atas katil je. Kan? Dekat atas katil tuan-puan sekalian, nak bergerak pun tak jauh mana. So bila tiba waktu salat tuan-puan sekalian, kebarangkalian dia punya salat tu lagi mudah nak khusyuk. Sebab apa? Sebab dia kurang sibuk dengan aktiviti dunia. So bila time solat tu dia kata lillahi ta'ala, dia mudah nak memberikan sepenuh hati kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kesenangan untuk dia part tu pula. Untuk bahagian tu pula. So setiap manusia ada bahagian masing-masing Allah mudahkan. Pada setiap gaya Allah ciptakan, sama ada lumpuh ke, sempurna ke, cacat ke, apa ke, setiap perkara yang Allah terjadikan itu tuan-puan sekalian, Allah jadikan ada kemudahan mengikut bahagian masing-masing. Yang penting Allah kata sepatutnya akhirnya dengan segala yang aku jadikan kepada manusia ni, dia mudah untuk ibadah. Dia mudah untuk apa? Dia mudah untuk melakukan ibadah. Tapi kalau benda yang aku jadikan tu dia mudah untuk melakukan maksiat pula, Allah kata aku baik, aku ubah-ubah je benda tu semua dekat badan manusia tu, dekat dia punya dia punya parah badan dia, kata parah rupa dia, baik aku ubah je supaya dia susah untuk nak buat semua benda. Ibadah pun tak nak buat, baik aku ubah je supaya susah nak lakukan semua benda. Begitu. So itu yang Allah sebutkan dalam ayat ni lah. Dan Allah kata tuan-puan sekalian, maka dengan itu mereka tidak dapat mara dan juga tidak dapat undur ke belakang. Maksudnya tuan-puan sekalian, famastata'u mudhiyan wala yarji'un. So nak berjalan pun tak boleh, nak mundur ke belakang pun tak boleh lah tuan-puan sekalian. Itulah gambaran ayat 67. So ayat 66, 67 ni tuan-puan sekalian, dia punya kesimpulannya mudah. Kesimpulannya adalah Allah ajak kita untuk bersyukur dengan nikmat anggota badan. So fahamlah kita lepas, sebelum ayat 66-67 ni pula cerita pasal neraka. So boleh jugalah kita fahami tuan-puan sekalian, antara faktor orang-orang dimasukkan ke neraka adalah sebab tidak bersyukur dengan nikmat anggota badan yang telah diberikan oleh Allah. So kalau tuan-puan sekalian, kita semua kalau tak nak masuk neraka, kita sama-sama
manfaatkan nikmat anggota badan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Boleh puan sekalian? Itu tadabburnya lah. Ayat ke-66, 67. Okey, kita pergi pada ayat 68 pula tuan-puan sekalian. Mungkin ayat last tuan-puan sekalian kita bincang ayat yang terakhir, ayat 68. Jap, tengok dia punya tema dia sama tak? Yes. 68 tu dia cantik, dia habis tema. 69 tu ada tema lain. Betul. Okey, kita berhenti kat 68 insya-Allah. Last ayat insya-Allah. Okey. Dalam ayat 68 kata Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Dan hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Hakikat ini memang jelas, maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Comel. Ayat ni best. Okey, tuan-puan sekalian. Kita mungkin nampak dengan bertambah umur, contoh tak? Dalam kehidupan kita ni tuan-puan sekalian, kita akan ada dua bentuk kesedaran dalam kita punya umur. Kesedaran yang pertama tuan-puan sekalian adalah kita sedar yang kita ni bertambah kuat. Waktu bila tuan-puan sekalian? Waktu kita kanak-kanak, kita tengok orang besar, contoh kalau kita lawan tangan, tuan-puan sekalian biasa tak kecil-kecil duk lawan tangan kan tuan-puan sekalian kan? Kita kalau dengan kawan-kawan kita ni yang sama umur sebaya yang tuan-puan sekalian lawan tangan tu nampak fight lah sikit kan? Nampak fight lah. Fight ni maksudnya adalah sengit lah. Maksudnya ada cabaran lah tuan-puan sekalian, macam buku bertemu ruas lah. Susah kita nak alihkan kawan jatuhkan tangan kawan kita tuan-puan sekalian. Kita gusti tangan. Tapi tuan-puan sekalian kalau budak 6 tahun lawan dengan budak 16 tahun tuan-puan sekalian, tak ke budak 16 tahun tu mudah je nak kadahkan budak 6 tahun. Sebab apa? Sebab tenaga umur 16 tahun dengan tenaga 6 tahun mestilah tenaga 16 tahun tu lagi kuat. So waktu kita kecil tuan-puan sekalian perasan tak? Kita selalu kata, nak kuat macam orang besar. Bila sebut tuan-puan sekalian, dah besar dah dia. So bila mana kuat-kuat sikit kita, dah besar dah dia ni. So kuat macam orang besar. So kesedaran pertama tuan-puan sekalian kita rasakan adalah bila kita makin besar, kita rasa kita makin kuat. Sebab waktu kita kecil tu tuan-puan sekalian, kita rasa macam kita lemah sangat. Dan kita berharap kita jadi besar disebabkan kita rasa macam bila besar kita akan jadi lebih kuat. Itu adalah kesedaran tentang umur yang pertama tuan-puan sekalian. Bertambah umur, waktu kadang-kadang bila kita sedar, bertambah umur kita akan bertambah kuat. Itu kesedaran pertama. Tapi akan tiba satu momen dalam kehidupan, dalam umur kita tuan-puan sekalian, kita sudah tidak lagi berfikiran bertambah umur akan bertambah kekuatan. Sebaliknya bila tiba kat satu umur tuan-puan sekalian, kita rasa bertambah umur, bertambahlah kelemahan kepada kita. Sebab tu tuan-puan sekalian, bila kita diuji dengan sedikit kelemahan dekat kita punya badan ke ataupun kita punya fizikal ke, kita selalu keluarkan tuan-puan sekalian istilah dah tua dah. Dah makin tua dah. Kan buat kerja sikit sakit sikit badan, buat kerja sikit tuan-puan sekalian dah rasa nak demam tuan-puan sekalian tak? Rasa lemah cepat letih kan? So kita kata macam mana kita dah berusia, umur dah meningkat. Kan biasa dengar tak? Alasan-alasan macam tu ataupun perkataan-perkataan macam tu dikeluarkan kepada orang yang kedua ni tuan-puan sekalian. So itulah kesedaran yang level 2. Kesedaran pertama waktu kita kecil, kita kata kita makin besar, kita makin kuat. Tapi tiba masa kita umur dewasa tuan-puan sekalian, kita kata makin bertambah umur, kita makin lemah. Tuan-puan sekalian. So inilah yang Allah nak sedarkan kepada kita. Allah kata dulu waktu kamu bayi, kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu nak makan pun kamu tak boleh nak suapkan sendiri ke mulut kamu. Kamu buang hadas ke, kamu buang najis ke, kamu tak boleh nak basuh sendiri. Yang kamu tahu adalah menangis. Tapi the moment daripada kecil kamu tak boleh buat apa-apa, wahai manusia, aku bagi sikit kekuatan kat kamu. Kamu mulalah lepas bayi tu dia mula nak untuk balikkan badan dia tuan-puan sekalian. Tak. Dia daripada dia meniarak gitu, dia dah mula belajar untuk nak pusing badan dia, nak balikkan badan dia tuan-puan sekalian. Dia nak pusing badan dia. Pusing badan pula. Cerita dah. Pusingkan badan. So Allah bagi kekuatan untuk pusingkan badan. So lepas pusingkan badan tuan-puan sekalian belajar untuk berangkat pula. Kan? Daripada belajar untuk berangkat tuan-puan sekalian, Allah bagi kekuatan untuk nak berjalan pula. Daripada berjalan tuan-puan sekalian, Allah bagi kekuatan untuk berlari pula. Nampak tak? So tuan-puan sekalian nampak tak? Sedikit demi sedikit Allah bagi kekuatan kepada kita. Nampak tak? Bila kita daripada kecil tu, daripada baby tu, kekuatan tuan-puan sekalian. Tapi akan tiba satu umur, kita akan makin lemah dan akan jadi seperti mana kita mula-mula dulu. Sebab tu tuan-puan sekalian, ada orang yang makin menjengah usia tumbuh tuan-puan sekalian, dia tak larat dan nak bangun. Dia terbaring atas katil tuan-puan sekalian, nak pergi ambil air kat dapur pun tak boleh. Nak makan pun tuan-puan sekalian kena orang suapkan. Betul tak? Nak kata tuan-puan sekalian, kita kembali kepada titik mula kita tu balik. Macam kita baby lah. Nak makan kena ada orang suap.
Nak basuh najis kena ada orang tolong basuhkan tuan-puan sekalian, nampak tak? Dia menuju kat situ. Sebab itulah tuan-puan sekalian Allah sebut dalam surah Al-Balad, Allah seolah-olah bukanlah bersumpah, Allah taukid, Allah tegaskan tuan-puan sekalian, innal insana fi kabad. Allah kata sesungguhnya manusia itu berada dalam kabad. Kabad ni apa? Kabad ni maksudnya adalah cycle of weaknesses. Kitaran kelemahan manusia. Sebab tu tuan-puan sekalian, kita bermula dengan lemah, kita increasing, kalau kita undergo a cycle, kita akan dapat kekuatan makin kuat, usia muda makin kuat, tiba satu umur makin lemah. Kembali kepada titik mula tadi. Cycle of weaknesses. Allah sebut dah dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia ni dekat dalam, dia berada dekat dalam cycle of weaknesses. Itulah kabad, cycle of weaknesses. So bila Allah sebut dalam ayat ni, dia siapa yang dipanjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan sebelum lemah. Sebab apa? Awal kita lemah, dapat kekuatan, dan sekali kita lemah. So Allah kata, kamu tak belajar ke sesuatu daripada perkara ini? Kenapa kamu tergamak untuk nak bermaksiat kepada Allah, sedangkan kekuatan yang kamu dapat dulu aku yang pinjamkan? Dan tanda kekuatan kamu tu tak kekal, kamu ni taklah powerful sangat, adalah sekarang ni kamu kembali kepada kelemahan kamu balik. Dulu kamu lemah, aku bagi kuat. Tapi dengan kuat kamu ada tu, kamu lawan aku. Kamu bermaksiat kepada aku, wahai manusia. Tak apa. Akan tiba satu masa kamu akan nampak kekuatan kamu ni tak kekal lama. Kekuatan kamu ni akan habis, wahai manusia. So Allah Subhanahu Wa Taala tengok bila dah jengah usia tua, tu kamu dah lemah kan? Takkan kamu tak nampak dan kamu tak belajar sesuatu dengan kitaran ini? Kamu masih lagi nak tunjukkan kamu ni hebat depan aku? Kamu rasa macam kamu ni terlalu hebat sangat sampai kamu sanggup melawan aku? Kamu sebenarnya makin lemah, wahai manusia yang dipanjangkan umur. Sepatutnya bila kamu makin lemah, ini peringatan terbaik daripada Allah sebenarnya, yang kamu tu kena lakukan tindakan taubat tu dengan segera. Kalau kamu ni bermaksiat kepada Allah, bila kamu sedar kamu makin lemah dan kamu dah tak daya dah nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala, kembalilah pada Allah cepat-cepat. Sebab tu kita tengok banyak keadaan, bukan tuan-puan sekalian lah. Banyak keadaan manusia bila dah menjengah usia-usia dan makin lemah ni tuan-puan sekalian, banyak yang kembali kepada Allah. Sebab itulah antara kitaran yang memang Allah nak selamatkan kita tuan-puan sekalian. So bila kita lemah, kita akan jadi orang yang bergantung. So bila kita jadi orang yang bergantung tuan-puan sekalian, di situlah bibit permulaan untuk kita kembalikan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata, afala yaqilun? Kamu tak boleh link ke, kamu tak boleh buat hubung kait ke dengan apa yang berlaku dengan kehidupan kamu ni, dengan pengabdian diri kepada Allah? Kamu sanggup mengabdikan diri kepada syaitan? Waktu kamu kuat pula tu abdikan diri kepada syaitan? So bila kamu dah menjengah usia tua dan kamu makin lemah, kamu tak boleh link ke dengan apa yang berlaku ni. Sebenarnya aku nak bagi tahu kamu ni akan lemah dan kamu sentiasa bergantung dekat aku. So bila kau bergantung dekat aku, kau kena kembali mengabdikan diri kepada aku. Tuan-puan sekalian. Tapi itulah, takkan kita nak kembali kepada Allah waktu kita dah lemah. Patutnya kita pilih untuk kembali kepada Allah waktu kita berada dalam keadaan full power. Tenaga kita ada highest peak. Barulah kita dapat kerjakan dengan lebih baik amal kita tuan-puan sekalian. Tapi tuan-puan sekalian, anggaplah bila pun saja kita sedar, bila saja kita nak kembali kepada Allah ni, anggaplah itu sebenarnya itu yang paling berharga daripada apa jua benda yang dekat dunia ni. Bila kita ada semangat, ada rasa nak kembali kepada Allah tuan-puan sekalian, itu pun sudah cukup berharga tuan-puan sekalian. Sebab tak semua orang Allah cetuskan rasa dekat dalam hatinya untuk kembali kepada Allah. So ada orang yang mungkin kata, Ustaz, saya tua-tua baru nak pergi belajar Ustaz. Saya tua-tua baru saya nak beribadah banyak-banyak Ustaz. Tak apa tuan-puan sekalian. Tak pernah wujud istilah terlambat dalam nak bertaubat kepada Allah. Okay? So kalau tak kira umur apa tuan-puan sekalian, anggaplah itu perjalanan spiritual kita semua. Lambat ke cepat ke, itu adalah perjalanan spiritual kita. Ada orang perjalanan spiritualnya awal-awalnya jumpa Tuhan. Tapi ada orang perjalanan spiritualnya mungkin panjang, mungkin hujung-hujung usia baru nak jumpa Allah. Tak apa tuan-puan sekalian. Yang penting kalau kita tergolong dalam golongan yang Allah cetuskan rasa nak kembali kepada Allah tu, maka tuan-puan sekalian syukur banyak-banyak lah. Syukur banyak-banyak. Sebab tak semua orang Allah akan cetuskan rasa tu kepada diri. Okay? So, tadabbur ayat 68 ni tuan-puan sekalian adalah sama-samalah kita menginsafi umur kita. Kalau tadi ayat 66, 67 kita menginsafi anggota badan yang telah Allah berikan kepada kita. Ayat 68 ni tuan-puan sekalian adalah menginsafi umur kita. Dan melihat umur kita dan tenaga kita pada hari ini sebagai elemen muhasabah untuk kita bercepat-cepatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So begitulah tuan-puan sekalian, kita
kita kena tamatkan pada ayat 68 tu puan sekalian. Sebab ayat 69 ni dia dah masuk topik lain. Dia dah masuk topik tu puan sekalian berkenaan dengan fungsi peringatan ataupun petunjuk kepada manusia. So ayat 68 dia macam teaser dah. Kamu kena manfaatkan nikmat petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu. Dah ada teaser dah. Sebab tu dalam ayat 69 ni Allah sebut tentang wahyu, nasihat, pengajaran daripada Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran. Yang tu dia tema lain. So saya berhajat untuk bawa benda ni kepada kuliah akan datang tu puan sekalian. Sebab dia dah totally different tema. So kita pecahkan tema-tema dia lah. So kita berhenti dekat ayat 68 dulu tuan sekalian, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, mungkin masa yang berbaki saya open tu puan sekalian untuk mereka yang nak bertanya soalan. Kok ada sama ada yang fizikal tu puan sekalian, saya tahu yang hadir dekat majlis Hasanah ni ada tak alternatif untuk mereka bertanya soalan? Saya tak pasti. Ataupun kalau siapa yang dekat online nak bertanya soalan, boleh tanya verbally ataupun boleh tanya dekat ruangan chat. Kok ada tu puan sekalian? Silakan kalau ada. Kalau tak ada tu puan sekalian, saya mohon undur diri lah. Sebab dia macam tengah buat 2 kerja satu masa. Untuk kena jadi mando, nak tengok. Dan juga tuan-puan sekalian nak kena ni lah. Tuan-puan sekalian, saya mohon izin lah untuk ditamatkan awal 10 minit. Tama-tama kalau online ni tuan-puan sekalian, dia lain sikit. Dia lain sikit. Kalau kita fizikal ni, dia ada lain dia punya energi dia. Kita puan sekalian, saya mohon izin lah untuk ditamatkan 10 minit. Sebab saya rasa macam nak masuk topik bawah ni, dia macam lagi topik. So better kita habiskan cerita pasal neraka tadi dengan keinsafan yang Allah bawa berkenaan dengan anggota badan dengan umur kita tuan-puan sekalian. So comel lah landing dia. Landing kuliah hari ni comel. Dia hujung-hujung dia gitu. Okay. Wallah alam. Ada lagi tak nak tanya soalan? Oh tak ada dah. Semua dah. Jazakallah dah. Tak ada soalan Oh. Chat. Boleh chat tuan-puan sekalian. Nak apa? Oh ni ada Puan Salami ada tanya soalan ni. Ustaz, ada dalil tak tentang orang yang pernah jumpa bomoh tidak layak masuk syurga tanpa hisap walaupun sudah bertaubat? Oh, okey. Ada soalan. Okey, ada soalan tuan-puan sekalian, ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, ada tak dalil orang yang pernah jumpa bomoh dia ni tak dapat masuk syurga tanpa hisap? Tanpa hisap? Tak dapat masuk syurga tanpa hisap. Walaupun sudah bertaubat. Puan Salamia, saya tak pernah, setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Setakat pembacaan saya, tak ada lagi saya jumpa dalil orang yang jumpa bomoh ni dia tak akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak ada. Setakat ni saya lah, mungkin saya yang punya kecerdasan ilmu tak jumpa, tapi setakat saya percaya tuan-puan sekalian, rahmat Allah ni luas. Rahmat Allah ni sangat besar. Kalaulah kita kata dosa kita besar tuan-puan sekalian, rahmat Allah tu lagi besar daripada dosa kita. Kita kata, Ustaz, dosa saya ni menggunung, Ustaz, bergunung-gunung dosa saya. Tuan-puan sekalian, kepercayaan kita adalah sebesar-besar dosa kita, besar lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tuan-puan sekalian, kita tak akan pernah mampu menandingi apa jua benda kat dunia ni, dosa ke baik ke buruk tuan-puan sekalian, tak akan pernah boleh lawan rahmat Allah kepada kita semua. Rahmat Allah tu sentiasa lagi besar daripada segala benda kat muka bumi. So bagi saya tuan-puan sekalian, tambah-tambah kalau manusia tu ada orang yang pernah melakukan kesalahan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka percayalah tuan-puan sekalian, taubat yang ikhlas, taubat yang nasuhah adalah taubat yang tak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya tuan-puan sekalian, orang yang pernah melakukan kesalahan ni, bila mana dia bertaubat kepada Allah, dia akan lebih menghargai setiap detik ibadah yang dilakukan pada hari ini. Tapi tidaklah bermakna saya kata buat salah dulu tuan-puan sekalian, enjoy salah dulu, atau taubat pada Allah. Tak. Tapi kita banyak jumpa tuan-puan sekalian, orang yang pernah melakukan sebesar-besar dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, dia punya salat dia tu dia jadi lebih genuine, lebih ikhlas. Saya tidak kata orang yang tak pernah buat dosa ni salat dia tak ikhlas, tak. Tapi kita jumpa ramai orang yang dah kembali kepada Tuhan setelah melakukan dosa yang besar ni, the moment dia kembali kepada Allah tu tuan-puan sekalian, dia punya tindak tanduk dia tu tuan-puan sekalian kadang-kadang lebih hebat daripada orang yang orang yang tak pernah melakukan dosa sebesar dia. Tuan-puan sekalian. Tapi kalau boleh jangan buat dosa langsung lah. Jangan buat dosa langsung. Tapi kita jumpa banyak orang begitu. Orang yang kembali kepada Allah hujung-hujung ni tuan-puan sekalian, dia jadi orang yang lebih rasa seronok nak kembali kepada Allah. Solatnya lebih manis, ibadahnya lebih lazat. Tapi saya disclaimer lagi tuan-puan sekalian, jangan kata buat dosa dulu, baru kita nak taubat pada Allah. Tak. Kalau boleh elakkan dosa itu tuan-puan sekalian. Okay? So kepercayaan saya tuan-puan sekalian adalah rahmat Allah tu sentiasa mengatasi segala besarnya dosa-dosa kita dekat dunia tuan-puan sekalian. Itu adalah asas ni. Itulah Puan Salamiah respon saya Puan. Wallahu alam, saya boleh katakan mungkin kecerdasan ilmu saya tak jumpa, tapi saya kata bukan tak ada. Saya kata setakat ni saya tak jumpa lagi. Dalil yang mengatakan orang-orang sedemikian akan masuk dengan atau tak boleh masuk syurga tanpa hisap. Saya tak jumpa lagi dalil setakat. So begitulah respon ringkas saya. Wallahu a'lam bissawab.
Okay, ada soalan lain tuan-puan sekalian setakat ni? Saya nampak tadi ada 2 soalan je based on chat dekat sini. Yes, betul, 2 soalan saja. Ada soalan lain? Tak ada, eh? So kalau tak ada soalan lain tuan-puan sekalian, saya mohon undur diri dulu tuan-puan sekalian. Minta maaf sekali lagi kepada semua yang hadir secara fizikal. Walaupun saya lah antara orang yang kuat mempromosikan untuk hadir fizikal tuan-puan sekalian, tapi saya diuji kali ini. Tuan-puan sekalian tanpa dijangka ada tangki pecah. So minta tuan-puan sekalian doakan saya dipermudahkan segala urusan supaya mudahlah settle benda ni tuan-puan sekalian. Okay. So begitulah tuan-puan sekalian, saya tak tahu apa akhirnya, sama ada kena tukar tangki ke apa ke, Allah alam lah. So doakan saya tuan-puan sekalian. Terima kasih semua yang hadir secara online ataupun fizikal. Mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian pada hari ini. Minta maaf tuan-puan sekalian kalau ada kekurangan, ada ketelanjuran bicara ataupun kekasaran dalam pengucapan pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh kuliah kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So tuan-puan sekalian boleh catat kita akan sambung pada ayat 69 sesi akan datang insya-Allah. Jumpa lagi tuan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.